Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Yang alhamdulillah tuan-tuan yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati tuan pengerusi Surau Darul Huda, tuan Imam Bilal dan juga barisan AJK Surau Darul Huda, dan juga seluruh muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni insya-Allah kita akan bincang, berdiskusi mengenai dengan kompilasi ataupun himpunan fatwa-fatwa Majlis Muzakarah Agama Islam peringkat kebangsaan mengenai dengan bab munakahat. Kita lihat masalah yang pertama mengenai hukum akad nikah menerusi sidang video, dipanggil video conference. Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia kali yang ke-97 yang bersidang pada 15-17 Disember 2011 telah membincangkan mengenai hukum akad nikah menerusi sidang video, iaitu dipanggil video conference. Muzakarah telah membuat keputusan, iaitu setelah meneliti keterangan hujah-hujah pandangan yang dikemukakan, maka Muzakarah menegaskan bahawa para fuqaha bersepakat mensyaratkan bagi memastikan sesuatu akad itu sah, hendaklah dilakukan dalam satu majlis, dipanggil ittihadul majlis, supaya semuanya terlibat secara langsung semasa pelaksanaan ijab dan qabul. Cuma bila ittihadul majlis, semua hendaklah berlangsung dalam satu majlis. Majlis ni ada dua, satu dipanggil majlis hakiki, satu dipanggil majlis majazi. Majlis hakiki ni semua kita nampak duduk dalam satu majlis. Satu lagi majlis tak boleh nak buat majlis dan duduk jauh-jauh, tapi dalam waktu yang sama. Kita nampak juga semua, tapi secara alam maya. Sehubungan dengan itu, memandangkan akad nikah menerusi sidang video telah memenuhi syarat ittihadul majlis, semua berada dalam satu majlis, maka ia dikelaskan sebagai ittihad al-majazi yang saya bagi tahu tadi. Jadi Muzakarah peringkat kebangsaan ini bersetuju memutuskan bahawa harus hukumnya melakukan akad nikah menerusi sidang video dengan syarat-syarat yang kita akan bacakan. Yang pertamanya, hendaklah majlis tersebut berlangsung pada tahap yakin, bukan lagi pada tahap zon. Tuan-tuan, bila tuan-tuan sembahyang, kita nak yakin 100% sah ni memang susah. Setakat ghalabatul zon, sangkaan kuat tuan-tuan, itulah sembahyang terbaik tuan-tuan, itu sah, dikira sah, maka sah. Kita nak yakin sepenuhnya mungkin susah. Tambah-tambah sembahyang yang telah lalu, sembahyang asar zuhur, kalau tanya tuan-tuan, rakaat kedua, ketiga, keempat sembahyang asar tadi baca tak Fatihah? Mana tuan-tuan ingat? Tapi secara zahirnya, yang atas keyakinan tuan-tuan ataupun ghalabatul zon, sangkaan kuat, sembahyang tu sah, maka dikira sah. Kalau nak ikutkan keyakinan betul-betul, kena yakin setiap sembahyang sah, mungkin tuan-tuan tak boleh nak buat ibadat. Tak tahu sembahyang subuh tadi sah ke tak sah. Mana tuan-tuan ingat? Subuh tadi, zuhur tadi, asar tadi. Tetapi dalam bab akad nikah ni, majlis yang berlangsung ini mestilah di tahap bukan ghalabatul zan, bukan sangkaan kuat, dengan penuh keyakinan semuanya berada dalam satu majlis, iaitu
pengantin lelaki, pengantin perempuan, wali dan juga saksi, walaupun secara video. Perkara yang kedua, syarat yang kedua adalah tidak ada unsur gharar, dipanggil penipuan ataupun helah, nak buat khianat kepada orang lain, tidak ada unsur tersebut. Perkara yang ketiga, cukup semua rukun dan juga syarat-syarat nikah, syarat-syarat sah nikah menurut hukum syarak. Mana dalam syarat-syarat sah nikah, rukun-rukun dia kena ada pengantin lelaki, pengantin perempuan, saksi, wali, semuanya ada dan berjalan dengan lancar, ada lafaz ijab dan qabul, maka dikira sah. Kemudian digalakkan wali sendiri yang mengakad nikahkan pasangan. Dalam situasi yang biasa pun, yang kita akad nikah, wali yang sepatutnya yang digalakkan untuk menikahkan anak dia sendiri. Tambah-tambah dalam video conference ni, maka sangat dituntut digalakkan wali sendiri yang akad nikah, jangan serahkan kepada juru nikah. Syarat yang kelima, terdapat halangan untuk melakukan akad nikah di tempat yang ditentukan kerana berjauhan, seperti berada di luar negara ataupun atas sesuatu faktor yang lain seperti banjir, tak boleh. Contohnya di negeri Kedah, banjir teruk sampai tak boleh nak pergi ke kawasan sana. Pengantin lelaki nak menikah sana tak boleh masuk, sempadan ditutup, nak masuk Kedah ditutup. Maka tidak menjadi masalah, boleh buat video call, dipanggil video conference. Ataupun disebabkan sakit ataupun apa-apa faktor yang menyebabkan tak boleh sampai. Contohnya seseorang itu faktor berjauhan ni, contohnya pengantin lelaki berada di Malaysia, yang perempuannya belajar di mana, di London ataupun di Saudi. Perjalanan kan jauh. Sebaiknya dia pulanglah balik ke Malaysia, tapi atas faktor-faktor mungkin final exam dah dekat sangat, tak boleh nak balik, akan ganggu fokus dia dalam pengajian, maka atas faktor-faktor berikut maka dibenarkan. Sebenarnya sama juga seperti sebelum ini. Kalau kita lihat pada beberapa tahun yang lalu, atas faktor Covid, tak boleh nak melepasi sempadan. Walaupun satu negara Malaysia, tapi tak boleh melepasi sempadan. KL tak boleh melepasi Selangor, Selangor tak boleh melepasi KL. Sempadan ni ditutup dan dikawal ketat. Dibenarkan juga untuk akad nikah secara video conference. Dan yang paling penting, yang terakhir adalah tertakluk kepada undang-undang enactment keluarga Islam negeri-negeri. Setiap negeri-negeri akan benar ataupun tidak. Seperti COVID dahulu, COVID-19, setiap ada sebahagian negeri dibuka untuk video conference, iaitu menikah secara online. Tapi sebelum daripada itu, dia kena isi barang semualah, form dia. Tiba-tiba dikatakan ditutup, ataupun kita panggil apa istilah apa, tidak dibenarkan merentasi sempadan. Maka borang semua dah tetap, semua dah hantar, dah dapat kebenaran nikah. Kemudian tarikh semua dah tetap semua dah. Cuma tak boleh nak bersemuka. Jadi dibenarkan secara online. Itu pun atas persetujuan daripada pejabat Jabatan Agama Islam negeri masing-masing. Ada yang mereka benarkan, tetapi ada tempoh mula dan akhirnya. Tak boleh terus saja. Sebab dia ada dalam situasi yang ketat, yang agak teruk, COVID pada ketika itu, maka ditutup secara bersemuka, secara online. Kemudian dibuka balik, kemudian ditutup kembali. Bergantung kepada pejabat ataupun Jabatan Agama Islam negeri masing-masing. Ini semua telah dibincangkan pada 2011 lagi. Muzakarah peringkat kebangsaan ni sebelum Covid lagi, 2011 telah dibincangkan video conference.
Bila berlakunya Covid, maka diaplikasikan hukum ni. Cuma sebahagian negeri terima, sebahagian negeri tidak terima. Hukum wanita, isu yang kedua iaitu hukum wanita menyusukan anak angkat. Dia ada beberapa isu lah. Sama ada dia dah kahwin, tak ada anak, ambil anak angkat. Ataupun dia memang tak kahwin tapi teringin nak anak, ambil anak angkat. Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia yang bersidang pada 13 hingga ke 15 Oktober pada 2011 juga membincangkan mengenai hukum wanita yang menyusukan anak angkat. Muzakarah membuat keputusan setelah meneliti keterangan hujah-hujah pandangan yang dikemukakan. Muzakarah menegaskan bahawa Islam menggalakkan ibu itu sendiri, ibu yang melahirkan anak, ibu kandung dia yang menyusukan sendiri bayi itu dengan susu ibu sehingga mencapai usia 2 tahun. Mana bila anak dia sendiri, yang digalakkan dalam Islam ibu tu sendiri yang susu, ibu kandung dia. Itu yang terbaiklah. Sekiranya mereka mampu berbuat demikian, buat. Ibu ada kemampuan susu sampai umur 2 tahun, buat. Namun begitu, Islam juga membenarkan wanita yang tidak melahirkan anak tetapi mengambil anak angkat. Dia tak ada, mungkin tak dikurniakan zuriat, tak dikurniakan anak, dia ambil anak angkat. Bila ambil anak angkat ni, dia jadi anak angkat bukan macam anak kita. Dia tak terikat apa-apa, harta pusaka ke apa ke, tak terikat apa-apa. Dia seperti orang luar. Tambah-tambah yang berlainan jenis. Ibu tadi ambil anak angkat laki-laki, lagilah berat. Sebab bila dah besar, batasan aurat kena jaga. Bila dia tak ada anak, mengambil anak angkat, maka untuk menyusu sendiri anak tersebut dengan bantuan perubatan, tak kira dengan suntikan ke, dengan makan pil ke apa ke, yang penting dia ada susu lepas tu. Seperti mana kita sedia maklum, perempuan ni memang tak ada susu, melainkan ketika lepas dia bersalin baru ada susu. Sebelum tu tak ada susu. Penegasan ini adalah berdasarkan pandangan majoriti di kalangan fuqaha, ulama-ulama fiqh, yang tidak mensyaratkan seseorang wanita itu mesti hamil terlebih dahulu untuk menyusukan anak, seperti mana pandangan mazhab Hanbali, Syafi'i dan juga Hanafi. Tiga-tiga mazhab ini, itu majoriti di kalangan ulama fiqh, menyatakan seorang perempuan yang hendak menyusukan seorang anak tidak disyaratkan mempunyai suami yang menyetubuhinya. Kalau dia teringin nak anak, dia tak nak kahwin, mungkin dia fikir macam-macam perkara yang akan timbul kalau dia kahwin. Kalau dia kahwin, mungkin dia dengar macam-macam lah, baca media sosial, macam-macam jenis suami takut nak kahwin, tapi teringin anak. Bila perempuan yang macam ni, dia ambil anak angkat. Bila ambil anak angkat, dah pasti takkan ada susu, sebab dia tak ada suami. Bila tak ada susu, macam mana nak bagi ada susu, nak susu ke anak angkat ni? Maka dia ambil suntikan ataupun dia ambil pil. Sehubungan dengan itu, Muzakarah bersetuju dan memutuskan bahawa menggunakan ubat ataupun suntikan untuk merangsang pengeluaran susu badan adalah hukumnya harus. Hukumnya adalah harus, dibenarkan dalam Islam, tapi dengan syarat ianya seorang wanita yang telah mencapai umur baligh. Maknanya dia telah baligh, dah keluar haid dah. Jangan dia kanak-kanak lagi, dah keluar haid, dah baligh. Sama ada telah berkahwin ataupun sebaliknya. Sama ada dia anak dara ataupun janda ataupun masih bersuami. Dan ubat atau hormon yang digunakan tersebut tidak mengandungi sebarang unsur-unsur najis ataupun mudarat. Dengan syaratlah rawatan ataupun suntikan ataupun ubat pil yang diambil itu tidak mudaratkan diri dia, dan tidak ubat tadi mengandungi unsur, mengandungi najis. Keharusan ini tidak tertakluk bagi seorang lelaki yang berubah menjadi wanita melalui pertukaran jantina. Hukum ini adalah terpakai kepada wanita asli.
Kita ada juga wanita tiruan. Wanita tiruan tak terpakai hukum ni. Wanita tiruan, untuk pengetahuan tuan-tuan, bila dia bila dia seorang lelaki bertukar menjadi wanita, kita panggil wanita jadian. Dia yang menjadikan diri dia wanita. Semayang ni semayang laki-laki. Sebab kan baru ni ada isu, dia perempuan tapi dia pakai ihram pergi Mekah. Asal dia perempuan tapi dia nak tunjukkan dia ni lelaki, dia pakai ihram. Sebenarnya dia bukannya perempuan, dia bukan lelaki, dia perempuan tapi dia pakai ihram. Ini timbul isu yang besar, dan masalah ni masalah sangat besar dan akan merosakkan masyarakat sebenarnya. Sebab jantina, mengubah jantina satu dosa besar lah. Kalau dia mati pun, kalau dia lelaki tapi dia ubah jadi perempuan, kalau dia mati, mandikan jenazah kena laki-laki juga. Cuma tak boleh laki-laki seorang lah, dia timbul fitnah. Dia kena ada grup, ada 2, 3, 4 orang yang mandikan jenazah. Jangan pula lelaki yang menjadi wanita, wanita tadi mati, yang mandikan jenazah bukan perempuan sebab dia lelaki. Lelaki yang mandikan, cuma tak boleh seorang lah, akan timbul fitnah. Kena 2, 3 ataupun 4 orang. Apa yang kita bincangkan ini adalah untuk bukan wanita jadian, wanita yang betul-betul asalnya seorang wanita. Sama ada dia kahwin ataupun tak kahwin, ataupun masih lagi dalam ikatan perkahwinan cuma tak ada anak. Majoriti di kalangan ulama fiqh juga bersepakat bahawa terdapat 2 kaedah penyesuaian bagi menjadikan bayi tersebut mahram dengan sebab sesuai, iaitu penyesuaian secara langsung daripada payudara dan penyesuaian secara tidak langsung seperti menggunakan tiup, botol susu dan sebagainya. Bila sebut tentang bagaimana kita nak nasab, ada hubungan nasab, anak angkat tak ada hubungan nasab dengan kita, macam mana nak adakan hubungan nasab? Kena bagi susu lah. Bila bagi susu, kita mati, dapat harta pusaka dia. Bila dia mati, kita dapat harta pusaka dia. Kemudian aurat pun senang dijaga. Bagaimana kita nak jadikan hubungan nasab mahram ni? Iaitu kena bagi susu. Susu ni ada 2. Ada bagi secara direct melalui payudara dia, ataupun dia perah lah, guna tiup ke ataupun dia perah, dia letak satu bekas, simpan bertais dalam suhu yang telah ditetapkan. Sebab suhu ibu ni kena jaga, susu ibu takut rosak. Dan dia ada, mungkin ada maksimum lah berapa hari yang elok. Jadi kita letak, kemudian bila budak tu nak susu, kita letak dalam botol, bagi dia, walaupun tak secara directly. Sehubungan dengan itu, bagi wanita yang menggunakan alat sokongan atau alat bantuan sebagai kaedah menyusukan bayi, Muzakarah memutuskan bahawa bayi tersebut sah sebagai anak susuan apabila cukup syarat-syarat penyusuan yang telah ditetapkan oleh syarak. Makna boleh alat bantuan susuan apa saja boleh, yang penting susu tu datang daripada ibu. Tak kira lah ibu tadi dapat susu daripada suntikan ke ubat ke, yang penting daripada ibu. Bagaimana cara terpulang, cara macam mana nak bagi susu kepada anak tadi. Tapi ada beberapa garis panduan, guideline dia. Yang pertamanya, bilangan susuan hendaklah 5 kali susu. Makna 5 kali dia bagi susu. 5 kali kenyang lah. 5 kali kenyang. Kemudian perkara yang kedua, susu yang dihisap mestilah sampai ke perut bayi. Jangan dia minum susu, dia muntah. Minum muntah, mana tak sampai ke perut. Maknanya sampai ke perut, dia tak muntah susu. Perkara yang ketiga, syarat yang ketiga adalah umur bayi tu tak melebihi 2 tahun. Kalau lebih 2 tahun, ambil anak angkat umur 3 tahun, memang tak boleh lah. Tak boleh. Bukan nak bagi susu tu boleh je, nak bagi susu, nak bagi perah susu dia ke bagi ke boleh. Cuma tak ada hubungan mahram lah. Dia tak akan jadi sabit nasab. Pensabitan nasab tak akan terjadi. Kemudian umur kena 2 tahun dan ke bawah. 2 tahun tersebut adalah 2 tahun Qamariyah, bulan Islam.
Hujah sabitan ini ialah kerana susu ibu tersebut telah menjadi makanan asasi kepada bayi tersebut untuk menumbuhkan daging, memanjangkan tulang, sama seperti bayi yang menyusu secara terus daripada payudara. Tujuan dia supaya dia dapat susu ibu tu. Makna hasil tumbesaran dia adalah daripada susu ibu dia, walaupun itu bukan ibu kandung dia. Tak apa, itu dia panggil ibu susuan. Ada sabit nasab, kita panggil apa, sabit beberapa perkara yang syarak yang kita akan bincangkan lepas ni. Walau bagaimanapun, sekiranya kaedah yang dilakukan adalah dengan cara menyuntik susu melalui kubur ataupun dubur, menyuntik susu ke dalam mata, telinga, ataupun tempat luka tubuh badan, maka bayi tersebut tidak sah sebagai anak susuan. Maknanya susu ni kena daripada mulut sampai ke perut lah. Itu pendek kata. Kalau titik ke mana, di mana-mana tempat pun tak dikira sebagai anak susuan. Muzakarah juga memutuskan bahawa seseorang wanita yang beragama Islam boleh untuk menyusukan bayi bukan Islam. Begitu juga bayi yang beragama Islam boleh menyusu kepada wanita yang bukan Islam. Boleh. Kerana tidak ada nas syarak yang melarang perkara tersebut. Contohnya ibu susuan ni Islam, tapi susu anak orang kafir, anak Cina ke India ke, tak apa, harus. Kalau ibu tadi tak Islam, anak Islam, bagi susu bagi orang Cina ataupun India susu anak kita, boleh. Sebab hukum asalnya harus. Bila tidak ada larangan, maka hukumnya harus. Orang Arab dulu, mereka nak susu anak ni, mereka cari kabilah yang fasih dalam percakapan. Semacam Nabi bila lahir, mak dia susu sekejap je, kemudian terus hantar ke mana? Ke ibu susuan. Sebab tu dapat ibu susuan, ada 2 orang ibu susuan Nabi, Halimatus Sa'diyah dengan seorang lagi. Okey. Ya. Ya, betul, boleh. Dia selalunya macam dahulunya di negeri Selangor dulu sebelum ni musim Covid, lelaki dan juga perempuan ni dalam satu rumah, saksi sekali dalam tu. Tapi dekat sini dia bagi tahu dalam video conference ni dia agak berbeza. Lelaki, perempuan di mana-mana tempat pun boleh, tapi dalam satu kita panggil apa, dalam satu majlis, dalam satu majlis, suami pun ada ketika itu, isteri pun ada bersama dengan wali dia, saksi pun yang terbaik belah perempuan lah. Mana dia ada pada ketika itu. Cuma kita bersiaran secara langsung, itu saja. Bersiaran secara langsung, kita tak secara direct tengok muka, tapi kita tengok muka juga, tapi secara online. Saksi memang kena ada. Sebab kalau saksi tak ada, maka hukum tak sah nikah. Saksi memang wajib. Wali pun wajib juga. Sebab itu bila sebenarnya bukan pada zaman sekarang ini juga masih guna lagi video call, tapi tak digunakan untuk akad nikah, digunakan untuk wakalah. Baru ni saya menikahkan satu orang, ayah dia stroke, dan kita tak buat wakalah lagi kepada ayah dia, nak wakilkan kepada saya untuk nikahkan anak perempuan dia. Kita tak ambil, tak buat akad wakalah lagi. Akad wakalah ni maksudnya saya nak bagi tahu Haji nama sekian-sekian, betul? Ya. Okey, saya nama sekian nak menikahkan anak Haji, boleh? Dia kata okey. Jadilah, itu je. Kita nak bagi tahu itu je. Walaupun dalam form tu ayat dia panjanglah sikit. Saya nama sekian-sekian mewakilkan kepada nama sekian-sekian menakad nikahkan anak perempuan saya nama sekian dengan pasangan lakinya nama sekian dengan mas kahwinnya nilai sekian.
Itu panjang lah, tapi kita pendek je. Bagi Haji nama sekian, betul? Ya. Okey, saya nak menikahkan anak Haji ni, nama perempuan ni dengan pasangannya, boleh? Boleh. Okey, itu je lah. Cuma izin tu perlu. Baru ni menikah. Saya tanya, ayah datang tak? Ayah ada stroke lah, tapi masih boleh bergerak sikit-sikit. Kalau kita boleh pimpin. Sebab berapa ramai yang sebelum ni saya menikahkan ada juga stroke tangan sengit, mulut sengit, datang juga duduk atas kursi. Cuma kita nak minta dia bagi tahu, kita nak akad wakalah dan wakil. Tapi kalau dia tak boleh sign, sebab wakil ni wakalah kena sign, tak boleh sign pun tak apa, kita buat note sikit, tulis telah wali stroke, tidak boleh sign, tapi wakalah telah dibuat, boleh je. Cuma dalam situasi yang baru ni, pada bulan yang lalu, saya tak ambil wakalah ni. Saya tanya ayah mana, ayah stroke, siapa jaga ayah? Kita nak buat video call je, boleh nak akad wakalah, nak buat video call, nak bagi tahu saya nak jadi wakil je, nikahkan anak dia. Dia kata ayah dia stroke, tak ada orang jaga kat rumah. Saya kata kena balik juga seorang. Selamat rumah dekat, dekat-dekat pun, Taman Melawati begitulah, lebih kurang dalam 15 minit 20 minit lah. Tak apa. Dia kata semua adik-beradik ada dalam majlis. Saya kata seorang kena balik untuk suruh ayah dia angkat phone. Kalau ayah dia pandai angkat phone, tak apa. Ayah dia tak tahu angkat phone, seorang kena balik. Sebab untuk bagi tahu ayah dia, kata saya nak akad nikah, baru jadi. Kalau tak, maka tak sah lah. Sebab saya nikah tanpa kebenarannya. Itu digunakan akad wakalah, tapi digunakan melalui phone ataupun video call lah. Itu bukan akad nikah, akad wakalah. Tapi saksi semua mesti ada dalam satu majlis, kalau video conference tadi. Tapi ni semua akan terbatal, tidak boleh digunakan pakai. Sebab ini semua adalah bergantung kepada negeri masing-masing. Kalau kita sekarang ni tidak ada apa-apa sebab, nak kata sebab Covid, kedai-kedai makan semua banyak makan, nak kata takut Covid, sudah jadi benda biasa. Kemudian nak bagi tahu sebab apa nak conference, selalunya Jabatan Agama Islam mereka tak akan benarkan kalau tak tanpa apa-apa sebab yang betul-betul berat. Ya. Mana nikah dengan siapa? Dengan anak ibu yang menyusu tadi. Dia bila mana seorang lelaki, contoh saya ada ibu susuan saya, saya menyusu dengan seorang ibu susuan. Dia bukan ibu saya, dia ibu susuan. Ibu susuan tadi ada beberapa orang anak perempuan. Adakah boleh saya menikah dengan anak perempuan dia? Tidak boleh. Sebab ibu tadi adalah mahram saya, anak-anak dia pun adalah mahram saya. Bukan kata anak-anak dia, cucu kepada anak dia pun mahram saya. Cucu dia mahram saya juga. Dipanggil sebagai anak saudara susuan. Anak saudara, anak dikira sebagai dipanggil apa? Dipanggil anak saudara lah, walaupun dia tak adik-beradik susu pun, tapi tetap dia adalah mahram saya lah. Jadi kita tak boleh kahwin dengan dia. Okey. Sebab apa ibu susu boleh menyusukan anak yang kafir? Ibu yang kafir boleh menyusukan anak yang Islam. Kerana sebab susuan dia tak membatalkan akidah agama, akidah ataupun agama seseorang. Tak kiralah ibu yang kafir menyusukan baby yang Islam, tidak jadi baby itu murtad. Begitulah juga kalau ibu yang Islam menyusu anak yang baby yang kafir, ibu tadi tidak jadi murtad. Jadi tidak ada sebab yang melarang, maka hukumnya harus. Muzakarah juga memutuskan bahawa susu ibu yang
bercampur dengan bahan-bahan lain adalah sama seperti susu ibu yang tidak bercampur dengan makanan ataupun bahan minuman yang lain. Seperti mana pendapat yang rajih itu dia, minuman susu boleh susu ibu tadi boleh dicampur dengan apa-apa susu lah, ataupun apa-apa makanan ataupun minuman. Bagi seorang lelaki yang mengahwini wanita yang menyusukan bayi angkat, bagi seorang lelaki yang mengahwini wanita yang menyusukan bayi angkat dan bayi tersebut telah sabit menjadi anak susuannya, maka muzakarah memutuskan bahawa lelaki yang menjadi suami kepada wanita berkenaan adalah menjadi mahram kepada anak susuan tersebut. Seorang lelaki ni, dia tak kahwin lagi dengan seorang perempuan ni. Tiba-tiba perempuan ni dia berkahwin dengan lelaki ni. Sebelum dia kahwin dengan lelaki, dia dah menyusukan anak lah. Makna ketika dia anak dara tu, dia dah menyusukan anak susuan. Dia ambil anak angkat seorang, dia susu. Jadi bila dah kahwin, suami tadi adakah dikira sebagai ada hubungan mahram tak? Maksud hubungan mahram ni, kalau anak tadi perempuan, ibu tadi dia anak dara, tapi dia ambil lah suntikan apa, kemudian dia ambil baby baru umur setahun, dia ambil, dia bagi susu. Kemudian lepas setahun dia kahwin pula dengan seorang lelaki. Adakah lelaki tersebut bila perempuan ni besar, baby tadi besar, lelaki tadi ada mahram dia? Begitu juga kalau baby lelaki pun samalah. Bila besar nanti suami kepada perempuan tu, adakah bila mati anak lelaki jadi boleh ambil harta pusaka dia? Ini menjadi persoalan. Kalau ikutkan dari segi hukum lah, kalau tuan-tuan tengok segi logiknya, dia tidak sabit. Kalau dari segi logik lah, tapi muzakarah kata sabit. Sabit apa? Sabit lelaki tadi, sabit bayi tadi nasab dengan lelaki tadi, walaupun susu yang perempuan tadi keluarkan bukan daripada hasil bersama dengan suami dia. Sebab selalunya susu ni daripada suami, susu selalu daripada suami, tapi bukan daripada suami. Sebelum kahwin dia ada susu dah, dia ambil ubat, tiba-tiba lepas tu dia kahwin. Bila kahwin, adakah lelaki yang dia baru kahwin ini dengan anak susuan dia mahram? Ya, menjadi mahram mengikut muzakarah fatwa. Kemudian bab yang terakhir pada malam ini adalah mengenai dengan hukum ataupun upacara akad nikah di masjid ataupun di surau. Apa hukumnya? Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan pada 2011 juga bersidang 16 ke 18 Jun. Dia membincangkan mengenai hukum upacara akad nikah dalam masjid. Muzakarah memutuskan perkara yang pertama, setelah meneliti keterangan hujah, pandangan yang dikemukakan, muzakarah berpandangan majoriti di kalangan ulama telah memperakukan bahawa upacara akad nikah ini dibenarkan untuk dilaksanakan di masjid. Bahkan ulama dalam mazhab Syafi'i berpendapat bukan kata dibenarkan, disunatkan lagi, dan digalakkan untuk melaksanakan akad nikah di masjid ataupun di surau. Sehubungan dengan itu, muzakarah bersetuju memutuskan bahawa melakukan upacara akad nikah di masjid ataupun di surau, majlis fatwa menyatakan disunatkan. Sebab apa? Untuk mendapat keberkatan masjid dan juga surau. Sekarang masjid ni tempat turun rahmat, surau tempat sembahyang berjemaah, tempat majlis ilmu, tempat baca Quran. Jadi akad nikah itu supaya rahmat turun, mengambil berkat rahmat. Walau bagaimanapun, kedua-dua pihak bagi pengantin lelaki dan juga perempuan turut menyertai upacara akad nikah tersebut hendaklah menjaga adab-adab dan juga peraturan semasa berada dalam majlis ataupun surau.
Jangan pula pengantin tadi masuk masjid akad nikah, tudung pun tak pakai, pakai pakaian ketat. Macam mana nak akad nikah dalam masjid? Kamu sendiri tak jaga adab masjid. Sepatutnya kita nak datang rumah orang mesti dah pakai pakaian terbaik, cantik. Mesti pakai pakaian bersopan. Ni nak masuk masjid pakai pakaian mahal untuk berkahwin tapi tak tutup aurat. Free hair, masuk masjid akad nikah. Jadi benda tu tidak kena dari segi adab dan juga etika adalah. Bukan sekadar pengantin. Sebenarnya yang paling susah nak kontrol adalah pihak yang hadir, lelaki dan juga perempuan. Adik-beradik lelaki, adik-beradik perempuan, anak-anak dia semua nak kontrol. Bila masuk masjid ni, pengantin tutup aurat lah, tapi orang yang hadir dalam majlis tu, perempuan tak tutup aurat, pakaian dia pakaian dia kain belah sini sana. Macam mana nak masuk masjid? Jadi sebab itu sebahagian masjid dia tak benarkan, walaupun hukumnya sunat, sebahagian masjid tak benarkan untuk nikah dalam masjid. Punca dia sebab tu, sebab manusia tak boleh nak jaga, jemaah tak boleh nak jaga. Memanglah kita kata pengantin bolehlah bagi tahu adik-beradik dia semua, tapi setakat bagi tahu lah. Bila datang mereka pakai ikut apa yang mereka suka. Itu yang menjadi masalah. Sebahagian masjid tak benarkan langsung nikah dalam masjid. Sampai sebahagian masjid ada yang buka satu ruang kecil belah belakang atau belah tepi untuk akad nikah di situ. Tak dibenarkan dalam masjid. Ada sebahagian masjid lagi dia buat satu kawasan yang cantik, kena sewa pula. Situ tempat nikah. Nikah dalam masjid boleh tak dibenarkan. Ini hukumnya bergantung kepada masjid ataupun surau lah, bagaimana cara pendekatan mereka kepada jemaah masjid. Mereka lebih tahu. Setiap masjid berbeza-beza. Kita lihat satu lagi last, kewajaran mewajibkan pelaksanaan ujian saringan HIV kepada bakal pengantin. Majlis Muzakarah Fatwa Kebangsaan pada bulan Jun juga 2009 membincangkan tentang kewajaran mewajibkan pelaksanaan ujian saringan HIV ini. Muzakarah memutuskan ujian saringan HIV ini setiap pasangan yang hendak berkahwin wajib dilaksanakan sebagai langkah pencegahan, mengelakkan mudarat lebih besar. Perkahwinan tu nak mengelakkan mudarat besar juga, takut berlaku zina. Tapi lepas kahwin takut mudarat lagi besar, takut berjangkit dengan isteri dia, ada HIV, berjangkit dengan isteri dia pula. Bila isteri dia pregnant, anak HIV juga. Itu lagi mudarat lebih besar. Jadi keturunan dia semua HIV. Dan kalau ada anak 5 orang, 5 orang HIV. Sebab itulah saranan ataupun kewajipan yang badan berautoriti nak, supaya HIV terlebih dahulu. Yang keduanya, usaha bersungguh-sungguh dilakukan ke arah mewujudkan undang-undang induk di semua negeri bagi memperkukuhkan pelaksanaan ujian HIV ini. Sebab HIV ini sangat penting. Setiap negeri di Malaysia wajib HIV. Tak kira lah dia nak kahwin dengan orang Malaysia ke, nak kahwin dengan orang putih ke, nak kahwin dengan orang mana, Turki ke, Saudi ke, Arab ke, mana ke, wajib HIV. Tak kira lah dia pun wajib, suami yang duduk mana-mana negara pun wajib HIV. Sama ada dia duduk di KL, HIV buat kat Kedah, boleh. HIV ni dia valid, satu Malaysia valid. Yang penting klinik kerajaan. Klinik swasta valid juga, tapi dia kena ada cop ataupun pengesahan daripada doktor klinik kerajaan. Itu aja biasa. Kalau dia duduk kat Singapura contoh, dia tak boleh balik Malaysia dah. Itu kena diperbincangkan lah. Mungkin boleh tak jadi masalah HIV tadi, tapi daripada klinik kerajaan sana lah. Tapi kalau dekat sini, kalau dia boleh balik, dia kena balik lah, buat HIV.
HIV ni bagi saya macam kursus kahwin lah. Kursus kahwin ni mana-mana negeri pun valid, satu Malaysia. Tuan-tuan pernah kursus kahwin ni, sijil kursus kahwin dia valid tau. Sampai dia kita panggil sekali seumur hidup. Tuan-tuan buat laku sampai bila-bila. Kursus kahwin. HIV dia tak macam tu lah. HIV dia valid selama 6 bulan je. Kalau tuan-tuan buat bulan ni, tiba-tiba cadang nak nikah bulan 3 batal. Bulan 8 baru nak kahwin pula. Bulan 8 dah kena test HIV sekali lagi sebab dia valid 6 bulan je. Apa hujah dia? Walaupun perkahwinan adalah sunnah Nabi SAW dan amat digalakkan, namun ianya akan bertukar menjadi haram dan dilarang sekiranya kesan yang akan timbul daripada perkahwinan tersebut akan memberikan kemudaratan yang lebih besar. Memanglah berkahwin ni bagus, sunnah, tapi bila tak kena cara, dia akan mendatangkan mudarat lebih besar, jadi hukum dia haram. Sebab dia kahwin, dia tak tahu suami ada HIV. Suami dia pula tahu tapi diam. Itu kan mudarat kepada pihak satu lagi. Apabila bertembung dalam Islam ni mudahnya, bila bertembung kemanfaatan dan juga kemudaratan, maka pada ketika itu Islam akan meraihkan kemudaratan. Diutamakan lebih diutamakan kemudaratan bagi menjamin kelangsungan hidup masyarakat dalam sesebuah negara. Mana kahwin tu baik, keburukan pun ada bila tak test HIV. Kemungkinan dia lelaki ataupun perempuan tu ada HIV tapi dia diam. Bila mana dia ada tapi dia diam, maka akan berlaku kemudaratan. Bila berlaku kontradiksi pertembungan mudarat dan juga manfaat, kebaikan dan juga kemudaratan, Islam meraihkan kemudaratan dengan cara mengelakkan kemudaratan. Sebab tu dipanggil mencegah itu lebih baik daripada merawat. Antara maqasid syar'iyah yang 5 iaitu menjaga keturunan, menutup semua sesuatu kemudaratan sebelum berlakunya mudarat tersebut. Itu yang lebih diutamakan. Muhammad Az-Zuhaili mengatakan bahawa adalah harus bagi pemerintah mengeluarkan hukum wajib siapa nak kahwin kena test HIV terlebih dahulu. Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa pengesahan kesihatan daripada doktor tidak dikira melewatkan perkahwinan, akan tetapi ianya memberi gambaran yang jelas kepada pasangan yang bakal mendirikan rumah tangga mengenai perkongsian hidupnya pada masa yang akan datang. Jadi syariat Islam membenarkan sesuatu yang berfaedah, iaitu ujian saringan kesihatan HIV ini kepada individu ataupun keluarga, walaupun tidak ada nas yang menyatakan hukumnya wajib. HIV tak ada pun Quran hadis kata wajib. Cuma ulama menyatakan ada ketika dia jatuh wajib bila kerajaan wajibkan, dan dia tidak dikira melambat-lambatkan proses perkahwinan. Sebab dia benda penting. Tuan-tuan dengar sepatutnya kita kena nikah cepat ni orang ni, sebab takut berlaku perzinaan. Tapi memanglah menikah cepat, tapi kena ada prosedur dia. Sebab HIV ni kalau tak test lagi akan mudarat lebih besar. Dia akan berjangkit. Sama juga bila mana kanak-kanak, bila mana perempuan ataupun lelaki yang bawah usia 18 tahun dia nak kahwin bawah 18 tahun boleh, tetapi melalui proses mahkamah dulu yang meluluskan. Dia agak panjang lah bila masuk mahkamah ni, proses dia panjang sikit, taklah lama sangat tapi panjanglah sikit. Dia tak dikira melewatkan perkahwinan. Sebab apa? Sebab kemudaratan tu banyak berlaku. Bila mana kanak-kanak ni berkahwin, dia tak cukup 18 lagi. Bila tak cukup 18, kena melalui proses mahkamah. Hakim yang akan putuskan sebab apa nak kahwin semua. Sebab takutlah ada berlaku pengkhianatan, ada berlaku penipuan, ada yang anak kena paksa dengan ayah. Jadi hakim akan tanyalah semua tu. Lepas tu baru dia keluarkan surat kata boleh kahwin. Saya pernah kahwin kan remaja umur 17 tahun.
17 tahun kahwin. Tapi macam tu lah, bila kahwin muda ni bagus, cuma dia tak rasa benda tu penting tau. Dia kahwin janjinya pukul 9, sampai pukul 11 tak sampai-sampai. Dia ingatkan kahwin ni main-main. Jadi bila kahwin kata 9.30, pukul 10 tu mungkin boleh lah, okey lagi. Sampai 11 lebih tak sampai-sampai. Jadi saya kata ini nak saya call nak kahwin ke tak? Dia kata nak dalam perjalanan apa tak sampai-sampai 1 jam. Jadi nampak bila nak berkahwin tu, bila tak sampai usia matang ni, dia akan jadi benda tu benda yang tidak penting tau. Jadi sebab itu kita ada prosedur adalah bila umur bawah 18 tahun. Okey. Jadi cukup sekadar itu dulu pada malam ni. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada saya, kepada tuan-tuan, insya-Allah. Ada apa-apa soalan ke? Tak ada apa-apa, cukup sekadar ni lah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.